أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم يسر ولا تعسر اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد الحمد لله syukur kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala kerana dengan limpah kurnia rahmat, kasih sayang dan inayah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, pada malam ini sekali lagi kita sama-sama dapat dihimpun dan dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan masih ada sisa-sisa kesempatan di bulan Syawal untuk saya mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri kepada tuan-tuan, puan-puan dan ahli qaryah sekalian. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapat rahmat dan keberkatan dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, insya-Allah pada malam ini kita akan sama-sama membaca dan mentadabburkan dua ayat daripada surah Al-Maidah, iaitu merujuk ayat 76 dan ayat 77 daripada surah Al-Maidah, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Qul ata'buduna min dunillahi ma la yamliku lakum darran wa la naf'a Wallahu huwas sami'ul alim. Qul ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum ghairal haqq wa la tattabi'u ahwa'a qaumin qad dhallu min qabl wa adallu katsiran wa dhallu an sawa'is sabil. Sadaqallahul azim. Dua ayat yang saya bacakan sebentar tadi sebagaimana yang disebutkan merujuk surah Al-Maidah ayat 76 dan ayat 77, yang mana di dalam kedua-dua ayat tersebut adanya penegasan daripada firman Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai suatu zat yang maha tinggi, suatu zat yang maha esa, dan suatu zat yang maha segala-galanya. Dalam konteks ini Allah Subhanahu wa ta'ala menafikan dan mengingkari mana-mana manusia yang menjadikan selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai bentuk penyembahan dan bentuk pengabdian bagi diri mereka. Dengan bahasa yang mudah, Allah ingkar dan Allah nafikan Tuhan selain daripada dirinya. Ini merupakan satu rujukan penafian Allah kepada Tuhan-Tuhan yang disembah oleh manusia dalam bentuk berhala-berhala, Tuhan-Tuhan yang disembah oleh manusia dalam bentuk patung-patung,
ataupun kayu-kayu, ataupun arca-arca, ataupun mana-mana simbol atau bahan binaan yang merujuk manusia menggunakan perantaraan tersebut sebagai bentuk penyembahan dan pengabdian bagi dirinya selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam ayat yang ke-76 Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Qul, katakanlah wahai Muhammad. Katakanlah wahai Muhammad ini merujuk kepada permintaan daripada Allah melalui lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar menyebarkan kepada manusia, yakni merujuk segala anak-anak Adam, yang terlebih khususnya kepada golongan-golongan Nasrani yang kita panggil sebagai kaum Kristian hari ini, yang mana antara sifat kebatilan yang masih lagi berterusan dan berjalan di dalam keyakinan dan akidah agama mereka ialah menganggap salah seorang nabi ataupun rasul yang diutuskan oleh Allah yang bernama Nabi Isa alaihi salam sebagai Tuhan yang disembah oleh golongan-golongan tersebut. Ata'buduna min dunillahi ma la yamliku lakum darran wala naf'a. Mengapakah kalian menyembah, mengapakah kalian mengabdikan diri selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana sifat-sifat barang-barang sembahan merujuk kepada selain daripada Allah yang kita sebutkan di permulaan dan muqaddimah tadi adalah bentuk-bentuk sembahan yang tidak mampu untuk mendatangkan kepada kamu walau satu mudarat pun, dan bentuk-bentuk sembahan itu juga tidak mampu untuk mendatangkan kepada kamu walaupun satu manfaat pun. Kalau kita mengambil perkiraan kepada bentuk-bentuk yang disembah oleh manusia selain daripada Allah dengan perkataan tadi, kalau hari ini kita lihat manusia-manusia yang menyembah kepada berhala-berhala dan patung. Jadi persoalan berkaitan ayat ini, adakah berhala yang disembah, patung yang disembah mampu mendatangkan walau satu mudarat pun untuk kamu, ataupun patung atau berhala yang kamu sembah mampu mendatangkan satu manfaat pun untuk kamu? Nescaya jawapan yang keluar tidak sama sekali. Patung-patung atau berhala ataupun apa jua jenis sembahan selain daripada Allah sememangnya sedikit pun tidak mempunyai kekuasaan, tidak mempunyai kudrat untuk memberikan manfaat ataupun menolak satu kemudaratan daripada diri kamu. Tetapi mengapa kamu membodoh dan membebalkan akal-akal kamu dan diri kamu untuk mencari Tuhan ataupun sembahan ataupun pengabdian selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu huwas sami'ul alim. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala huwa, suatu zat yang bersifat maha mendengar akan setiap perkataan-perkataan yang keluar daripada makhluk-makhluknya. Al-Alim, satu zat yang mempunyai pengetahuan, yang tidak mempunyai had, yang tidak mempunyai batasan. Pengetahuan Allah itu meliputi akan segala hal. Pengetahuan Allah dan ilmunya meliputi akan segala sesuatu. Jadi bila kita melihat hal tersebut, kenapa Allah meletakkan dan menisbahkan dua sifat yang paling utama bila Allah menyebut tentang pengabdian manusia kepada bentuk selain daripada Allah? Dia nak habaq kat di sini yang minta antara kepada kita sebagai manusia adalah yang paling penting hak Allah ialah melakukan pengabdian dan penyembahan khalis, suci, tulen hanya semata-mata kepada Allah dan tidak kepada selainnya.
Dan dia menyebutkan antara sifatnya ialah maha mendengar dan maha mengetahui. Kalau kita kembalikan kepada Tuhan selain daripada Allah dengan dua sifat tadi, Allah maha mendengar, adakah juga berhala, patung dan Tuhan-Tuhan yang disembah selain daripada Allah mempunyai sifat maha mendengar? Confirm jawapannya tidak. Bahkan walaupun dikreat, walaupun direka, walaupun disimbol dan dibentukkan telinga pada patung-patung, ditebuk lubang pada lubang-lubang telinga mereka, tetap mereka tidak mempunyai sebarang bentuk pendengaran. Bagaimana kamu boleh membebal dan membodohkan diri kamu dengan bermohon, dengan meminta di hadapan mereka yang langsung tidak mempunyai sifat pendengaran, apatah lagi nak melewati batas kekuasaan Allah yang maha mendengar. Kamu sendiri yang buat dia, kamu sendiri yang bentukkan dia, tiba-tiba kamu membodohkan diri, memohon dan meminta di hadapan dia, walaupun rupa parasnya mempunyai telinga tapi tak boleh dengar. Begitu juga dengan mata-mata yang kamu ukir, mata-mata yang kamu buat pada patung-patung atau berhala atau sembahan. Secara zahir nampak macam mata kita, tetapi untuk melawan kekuasaan maha melihat Allah jauh sekali. Hanya ada gambaran zahir sebagai mata. Kalau kita letak seekor semut dalam lubang mata dia sekalipun, adakah dia mempunyai sifat penglihatan pada semut yang kecil tadi? Tak ada. Kemampuan dia untuk melihat tidak ada. Dan bagaimana sekali lagi boleh membodohkan kepada kita bahawa dia mampu untuk melihat segala gerak-geri, segala amal dan segala perbuatan kita? Mengapa mesti menyembah objek-objek yang tak berdaya dan tak berkemampuan seperti ini? Dan Allah menghubungkan lagi dengan satu sifat maha mengetahui. Dan kalau melihat pun tidak ada, mendengar pun tidak ada, apatah lagi daripada objek-objek yang kasar, yang jumud. Adakah mereka mempunyai apa yang dikatakan sebagai ilmu? Bahkan kalau diletakkan huruf A, B, C, 3 huruf saja tidak mampu pun nak dibaca oleh patung-patung dan berhala tadi. Huruf A pun dia tak kenal, huruf B pun dia tak kenal, huruf C pun dia tak kenal. Bahkan kalau pergi letak huruf 1 sekalipun, patung berhala ni boleh kenal ke tak? Tak boleh kenal, tuan-tuan. Tapi inilah rangkuman dan penisbahan daripada Allah, meletakkan sifat maha mengetahui hanya ada pada dia. Dan terkait dengan dua benda tadi, tak ada mudarat, tak ada manfaat yang patung-patung atau sembahan selain daripada Allah yang mampu diberikan kepada penyembah-penyembah dan pengabdi-pengabdinya. Baik, kita pergi kepada ayat yang kedua. Ayat yang kedua merujuk kepada ayat 77 yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum ghairal haq." Dalam ayat ini ada 3 perkara yang menjadi kepentingan. Dan salah satu daripada kepentingan ayat ini disebutkan oleh Allah, "Qul," katakanlah wahai Muhammad, ya ahlal kitab, wahai ahli-ahli kitab, merujuk kepada golongan-golongan Yahudi, merujuk kepada golongan-golongan Nasrani. La taghlu fi dinikum ghairal haq. Ini adalah poin pertama yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, la taghlu. Jangan kamu ghulu. Apa maksud ghulu? Ghulu ialah jangan berlebih-lebihan. Atau bahasa yang nak senang faham, jangan melampaui batas. Fi dinikum ghairal haq, dengan cara yang tidak benar di dalam kamu mengamalkan agama kamu. Bahasa yang mudah, wahai ahli-ahli kitab, jangan kamu ghulu, jangan lebih-lebih, jangan melampaui batas.
dalam perkara yang tidak benar pada kamu mengamalkan agama kamu. Bukan bermaksud agama itu tidak benar. Agama itu benar, tetapi kamu memasukkan, kamu bubuh, kamu letak sesuatu yang diada-adakan mengikut pandangan, mengikut pendapat, mengikut cara kamu sendiri atas nama agama, yang menyebabkan konteks-konteks tersebut ada orang yang berlebih-lebihan, ada orang yang melampaui batas dalam urusan ibadah, dalam urusan mengamalkan agama mereka. Sebagai contoh, kalau kita melihat ada pesanan yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, tafsir Abul Fida Imam Ibnu Katsir, janganlah kamu mengikuti kebenaran dalam keadaan melampaui batas. Jangan kamu mengikuti kebenaran dalam keadaan melampaui batas. Jangan ambil sekerat, nanti jadi orang silap faham. Jangan kamu mengikuti kebenaran. Kalau berhenti sini memang ayat ni salah lah. Pasal apa kita tak mau ikut kebenaran? Pasal apa kita tak mau follow kebenaran? Kena ikut kebenaran, kena follow kebenaran, tetapi jangan mengikuti kebenaran secara berlebih-lebihan. Jangan pernah kamu melampaui batas. Tuan-tuan dan puan-puan, bila kita menyebut tentang kosakata kebenaran, banyak benda-benda yang kita boleh hasilkan. Antaranya telah melahirkan kumpulan-kumpulan dan aliran-aliran tertentu bila kita bersembang dan bercakap tentang kebenaran. Contoh, ada golongan-golongan, aliran-aliran atau kumpulan-kumpulan yang tak sukakan kebenaran. Ada macam tersebut. Ada golongan, aliran dan kumpulan yang menolak kebenaran ataupun menafikan kebenaran. Ada golongan seperti ini. Bahkan lebih jauh, bila kita sebut kebenaran, ada golongan-golongan yang menyembunyikan kebenaran. Dan ada golongan-golongan yang menyelewengkan kebenaran. Dan ada golongan-golongan yang mempermain-mainkan kebenaran. Ada golongan-golongan yang mengutuk dan menghina kebenaran. Bila kita sebut dengan penisbahan kebenaran, kumpulan-kumpulan yang saya sebutkan tadi wujud di antara kita. Jadi bila kumpulan-kumpulan ini wujud atas nama mungkin tak suka kebenaran, mungkin menolak dan menafikan kebenaran, mungkin menyembunyikan kebenaran, mungkin menyelewengkan kebenaran, mungkin mengutuk dan menghina kebenaran, dan mungkin mempermain-mainkan kebenaran. Sebenarnya konteks-konteks yang disebutkan tadi sebahagian besar Allah dah ceritakan dalam Al-Quran. Antara contoh adalah golongan-golongan yang menyembunyikan kebenaran. Bagaimana orang-orang Yahudi yang diberi pengetahuan kitab Taurat, yang diberi pengetahuan kitab Injil tentang keberadaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang nabi dan sebagai seorang rasul akhir zaman, tetapi mereka menyembunyikan kebenaran tentang Nabi Muhammad. Bahkan Al-Quran menyebut ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka lebih mengenali Nabi Muhammad, lebih kenal daripada anak-anak mereka sendiri. Tapi bila muncul dan marinya Nabi Muhammad pada zaman mereka, Nabi Muhammad berdakwah pada mereka, Nabi Muhammad bersembang dengan mereka, Nabi Muhammad berdialog dengan mereka, Nabi Muhammad berdebat dengan mereka, tetapi mereka menolak kenabian dan kerasulan Nabi Muhammad kerana sifat mereka menyembunyikan kebenaran sebenar tentang Nabi Muhammad.
Bagaimana pula golongan yang menyembunyikan, menyelewengkan ayat-ayat? Bab penyelewengan ayat juga Allah selalu sebut kaitan dengan ahli kitab, yang mana ada sebahagian kebenaran mereka kongsikan dan ada sebahagian kebenaran mereka sembunyikan, dan ada yang mempermain-mainkan kebenaran. Begitu juga banyak tempelak daripada Allah bab menyembunyi dan mempermainkan kebenaran. Allah menyebut ada sebahagian perkara-perkara yang dihalalkan oleh Allah diharamkan oleh mereka. Ada perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah dihalalkan oleh mereka. Yang Allah kata boleh, mereka buat jadi tak boleh. Yang Allah kata tak boleh, mereka tukar jadi boleh. Apakah bentuk yang selayaknya untuk dikatakan dengan sifat dan perbuatan ni main-main dengan kebenaran? Ada orang yang kutuk kebenaran, ada orang nafi kebenaran, ada orang hina kebenaran. Tetapi ini adalah unsur-unsur negatif yang ditonjolkan di dalam Al-Quran. Tetapi satu lagi unsur positif, bagaimana kita nak berta'amul, iaitu bermuamalah atau bahasa modernnya berinteraksi dengan kebenaran. Kita selayaknya menerima kebenaran. Lebih-lebih lagi orang Islam hendakkan kebenaran. Bahkan bila sebut kebenaran secara umum, kita angkat tema ini, bukan kata orang Islam, orang tak Islam, orang non-Muslim, siapa-siapa pun pasti kalau hati dia bersih, jiwa dia baik, memang semua orang nak benda betul. Memang semua orang nak benda benar. Lebih-lebih lagi kita orang Islam. Tetapi cara kita berinteraksi dengan kebenaran haruslah berada pada keadilan dan kesesuaian pada tempatnya. Benar tetap benar, tapi kita memaknakan kebenaran dengan seadil-adilnya dan sesuai dengan kebenaran yang kita terima dan kebenaran yang kita ambil. Kita takut kita menyukai kebenaran tetapi jadi macam ni, la taghlu. Mereka suka benar tapi berlebih-lebihan. Tang mana yang kata berlebih-lebihan? Contoh, selalu disinggung oleh Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan akidah orang-orang Nasrani, yang mana sepatutnya seorang nabi yang pernah bangkit di kalangan mereka, Nabi Allah Isa alaihi salam. Allah menyebutkan Nabi Isa ini sebagai salah seorang hamba dia yang diberi pangkat nabi, yang diberi pangkat rasul, dan dalam Al-Quran diceritakan beberapa mukjizat yang Allah beri kepada, Allah anugerahkan kepada Nabi Allah Isa. Antara yang terkenal disebutkan dalam Al-Quran, boleh menyembuhkan orang berpenyakit buta, boleh menyembuhkan orang berpenyakit sopak, boleh menghidupkan orang mati, dan diceritakan ketika zaman kecil dan kanak-kanak dia bisa mengetahui apa yang disimpan oleh ibu masing-masing di rumah. Ini diceritakan oleh Al-Quran tentang beberapa mukjizat Nabi Isa. Apapun sebagai orang Islam, kita sayang, kita cinta, kita kasih kepada semua Nabi dan Rasul sejak Adam sampai Muhammad, dan tidak ketinggalan Nabi Isa. Penghormatan yang kita bagi pada Nabi Isa terhad, dia cuma hamba yang dianugerahkan Nabi dan Rasul. Allah bagi kelebihan, Allah bagi mukjizat, titik, full stop. Tetapi yang kata nak kebaikan tapi berlebih-lebihan, yang Allah minta individu yang disebutkan ini dihormati, bahkan mereka menyanjungnya dengan cara-cara berlebihan sehingga menukarkan status yang diikrarkan, yang diakui oleh Allah. Allah kata dia hamba, Allah kata dia nabi, Allah kata dia rasul, dan Allah sesekali tidak pernah menyebut mana-mana ayat Quran atau di atas lisan sabdaan Nabi bahawa Isa itu adalah Tuhan. Inilah kata nak hormat sangat pada Nabi Isa, nak sanjung berlebihan-lebihan pada Nabi Isa, mereka tukar status yang dia cuma nabi dan rasul, tiba-tiba oh Isa ini anak Tuhan. Nak hormat Nabi Isa, nak sanjung Nabi Isa, nak lebihkan Nabi Isa, tapi terlampau. Yang ni bahaya.
Begitu juga kita konteks hari ini. Kita nak hormat seseorang, biar meletakkan penghormatan kita pada keadilan dan pada kesesuaian tempatnya. Hormat tetap hormat, tetapi sebagai manusia, hebat macam mana pun dia di kacamata kita, seorang manusia itu tidak pernah maksum. Tak akan pernah, dia tidak mungkin sama sekali betul dalam kehidupan dia. Pasti sebagai manusia ada kesalahan, sebagai manusia ada kesilapan. Waktu dia dalam kebenaran, kita dukung dia, kita sokong dia, kita hormat atas ilmu-ilmu dan kelebihan serta anugerah yang Allah beri. Waktu dia melakukan kesilapan, berlaku adillah dan meletakkan sesuai pada tempatnya. Kalau waktu tu dia melakukan kesilapan, tegur kesilapan tersebut, betulkan kesilapan tersebut, sahihkan apa yang sebenarnya di atas kesilapan yang dikeutarakan olehnya dengan cara-cara yang sesuai yang diajarkan oleh Islam, apa yang dikatakan sebagai adab. Tapi kita hari ini, betul orang tu mungkin buat salah, betul orang tu mungkin buat silap, tetapi kita mengenepikan soal adab. Kita membetulkan kesilapan dia dengan cara caci. Kita nak betulkan kesilapan orang dengan hina. Kita betulkan kesilapan dengan jatuhkan aib dia. Kita betulkan kesilapan dengan buka maruah dia. Adakah ini ajaran yang Islam ajarkan kepada kita dari sudut adab-adab membetulkan kesilapan dan kesalahan orang lain? Kita dah banyak tersasar. Baik. Bila kita sebut tentang pelampauan tadi, sebelum Nabi Allah Isa, orang-orang Yahudi terlebih dahulu menganggap salah seorang lagi Nabi. Nabi ni Allah cerita dalam Quran, tapi Allah tak sebut nama-nama. Nama Nabi tersebut disepakati oleh ulama-ulama tafsir ialah Nabi Allah Uzair. Yang mana Nabi Allah Uzair ni pernah dimatikan oleh Allah hampir 100 tahun. Kemudian Allah hidupkan dia balik 100 tahun. Kalau Ashabul Kahfi berapa tahun ditidurkan? 309 tahun. Hak 100 tahun tu bila hidup balik, mereka menganggap Nabi Uzair, bukan semua, sebahagian Yahudi menganggap Nabi Uzair tu anak Tuhan. Oh, hebat orang ni, mati dah 100 tahun dah mati, hidup balik anak Tuhan terus. Tapi bila Ashabul Kahfi 309 tahun, tak mau kata anak Tuhan pula. Ini adalah kekuasaan, ini adalah keistimewaan yang Allah berikan pada orang tu. Bila Allah berikan pada orang tu, minta kita apa? Sebagai pembaca Al-Quran, minta kita ambil pelajaran, minta kita tadabbur, minta kita memahami apa yang Allah nak daripada kisah tu. Bukannya kerana kita nakkan kebenaran, oh hebat ni, mesti anak Tuhan. Ni kata berlebih-lebihan, ni kata melampau-lampau. Allah tak suruh sampai kata lagu tu, kita terlebih nak kata lagu tu sebab nak menyanjung atau berlampau-lampau dalam menghormati individu. Baik, ambil satu contoh. Dia ada satu kisah, tuan-tuan dan puan-puan. Kisah ini ada di dalam kitab Tafsir Ibnu Katsir, satu riwayat daripada Imam Ibnu Abi Hatim. Imam Ibnu Abi Hatim telah mengatakan, sesungguhnya telah menceritakan kepada kami, iaitu ayahku. Maksudnya Imam Ibnu Abi Hatim ambil riwayat ni daripada bapa dia. Telah menceritakan kepada kami Ahmad Ibnu Abdurrahman. Ambil pula daripada Ahmad Ibnu Abdurrahman, telah menceritakan kepada kami Abdullah Ibnu Abi Ja'far. Abdullah Ibnu Abi Ja'far mengambil periwayatan ini daripada bapa dia, dan bapa Abdullah Ibnu Ja'far mengambil periwayatan ini daripada Ar-Rabi' Ibnu Anas. Jadi conclusionnya, riwayat ni sampai kepada Rabi' Ibnu Anas. Rabi' Ibnu Anas menceritakan, dahulu ada suatu kisah berkenaan dengan seorang yang alim, tapi dalam tafsir tersebut tidak diberitakan namanya. Dia sebut cerita ni pasal seorang yang alim. Apa
Apa sifat orang alim ni? Sifat orang alim ni ialah dia mengajarkan Alkitab dan As-Sunnah. Apa tugas orang alim ni? Mengajar Quran, mengajar hadis-hadis Nabi kepada beberapa kaum. Maksudnya dia mengajarkan kepada jumlah manusia yang ramai untuk suatu tempoh atau masa tertentu. Masa juga tidak diceritakan tahun sekian-sekian, bila waktu dia, bila tarikh dia. Tapi gambaran yang kita dapat, Rabi' Ibnu Anas cerita ada seorang alim yang kerja dia ajar Alkitab, ajar As-Sunnah kepada beberapa kaum. Jadi bila dia menjalankan kerja tersebut, dalam tempoh beberapa lama, tiba-tiba satu hari datanglah iblis, ataupun kita sebut sebagai setan yang membisikkan godaan kepada lelaki alim tersebut. Wahai orang alim, ketahuilah olehmu, sesungguhnya apa-apa yang diajarkan olehmu kepada orang ramai ini, maksudnya yang kamu duk ajar Alkitab, yang kamu duk ajar As-Sunnah ini adalah peninggalan ataupun perintah-perintah yang telah diamalkan oleh orang dulu-dulu. Setan mari bisikkan godaan dia, nak pelari, nak bagi seleweng apa yang ada dalam hati orang alim tersebut. Dia mai habaq, hak kamu duk mengajar Al-Quran, hak kamu duk mengajar sunnah, hadis-hadis Nabi ni merupakan peninggalan orang dulu-dulu dah. Amalan-amalan, perintah-perintah ibadat yang dah lama dah. Jadi dengan sebab kamu buat benda tersebut, kamu tidak menerima pujian daripada orang ramai. Kamu buat benda tu, tak ada orang pun puji kamu, tak ada orang pun bagi kata-kata kepada kamu. Baik, poin pertama di sini, bila kita benar-benar nak menegakkan apa yang dikatakan Quran, apa yang dikatakan sunnah, ketepikan persoalan yang dimainkan oleh setan dan iblis tadi. Kalau memang kita buka Quran, kalau memang kita buka hadis, habis mengajak nak suruh orang kata, oh sedapnya, nak suruh orang kata, oh bagusnya, nak suruh orang kata, oh hebatnya, tak payah. Ini bukan kerja kita untuk dapatkan pujian, untuk dapatkan kata-kata sebegini bila kita ajak Quran, bila kita ajak hadis. Poin yang pertama ialah, kalau kita hadap dua benda ni, selalu orang duk angkat tema Quran dengan hadis. Nombor satu, kena belajar betul-betul. Belajar apa yang dinamakan Al-Quran dan ilmu-ilmu yang berkaitan dengannya. Belajar apa yang dinamakan hadis dan ilmu-ilmu yang berkaitan dengannya. Syarat nak dapatkan ilmu yang baik ialah daripada guru-guru yang mempunyai sanad. Maksudnya guru tersebut ada rantaian, daripada siapa dia ambil, daripada siapa dia ambil, daripada siapa dia ambil, sama ada Quran wa imma hadis. Yang kedua, apa yang kita pelajari mestilah menuruti disiplin ilmu-ilmu tersebut. Setiap ilmu ada disiplin dia. Contoh, ilmu tafsir ada disiplin, ilmu hadis ada disiplin, ilmu fiqh ada disiplin. Setiap ilmu memang ada disiplin dia, dan ini berbeza dari satu ilmu dengan ilmu yang lain. Bila kita dah dapat guru yang macam ni, yang kedua ialah kita kena hafal setakat kemampuan yang dipunyai oleh kita. Satu lagi, jaga. Bagaimana cara kita nak jaga ilmu? Sampaikanlah kepada orang yang layak dan orang yang berhak untuk menerima dan mendengarnya. Dan lebih daripada tu, apa yang dibuat oleh lelaki alim ni, sebarkan, tebarkan, kongsikanlah ilmu tersebut, ajak orang lain. Itu cara kita nak jaga ilmu. Kita belajar, kita hafal, kita simpan, kita jaga, kita sebar. Kemudian, berbalik kepada konteks, kalau kita lihat, kita bukan nakkan pujian. Ini adalah tanggungjawab.
tanggungjawab daripada orang alim untuk menghilangkan kejahilan, untuk menghilangkan kebodohan, untuk menghilangkan kekeliruan dalam masyarakat. Tugas seseorang tu mengajak, hak mana tak tahu, dengan ajak Quran Sunnah dia jadi tahu. Hak mana tak reti, ajak Quran Sunnah dia jadi reti. Hak mana keliru, ajak Quran Sunnah dia dapat panduan yang betul dan sebenarnya. Bukan mengajak tu nak suruh orang puji, bukan mengajak nak suruh orang kata hebat, orang kata tu, orang kata ni. Jadi setan buat dah gaya ni. Kamu ajak Quran, ajak sunnah lama, tak ada orang puji pun kamu persetankan, biar dia. Tapi hendaklah kamu datangkan ilmu daripada diri kamu sendiri. Tengok. Dia nak suruh create satu ilmu yang bukan masdar, bukan sumber dia daripada Quran, bukan sumber dia daripada hadis, tapi kita bikin-bikin sendiri. Kita buat-buat sendiri, kita pandai-pandaikan sendiri. Baik, satu ilmu yang mana sekiranya dia itu ilmu baru yang masih ada penisbahan, keterikatan dengan apa yang Quran sebut, apa yang sunnah sebut, tu tak jadi masalah. Yang ni memang Quran tak ajak lagu ni, sunnah tak ajak lagu ni, kita create satu benda baru. Kamu create satu benda baru, biar orang ikut apa yang datang dari pandangan dan pendapat kamu, kemudian orang mengamalkannya secara luas. Ini setan bisikkan pada dia. Hak Quran Sunnah biar. Kamu create ilmu baru. Ilmu ni wow. Bila cerita benda ni, orang hebatkan kamu, orang agungkan kamu, orang kata macam-macam kat kamu. Biar orang terima benda ni dalam masyarakat, biar orang mengamalkannya dalam masyarakat. Akhirnya dia tertipu dan terpedaya. Lalu dia menghasilkan melalui godaan dan penyelewengan daripada iblis untuk beberapa ketika. Lama dia terpedaya tu, akhirnya alhamdulillah hujung-hujung dia tersedak. Apa yang aku buat ni salah dah ni. Apa yang aku buat ni silap dah ni. Apa yang aku buat ni tak kena ni. Aku dahulu dah termakan pujuk rayu iblis, dah termakan pujuk rayu setan, tak boleh dah buat kerja macam ni. Berdosa. Jadi akhirnya dia tinggalkan apa yang dia buat selama ni, lalu dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia bernekat dia akan beribadah, nak berhenti dah mengajak sebab kesilapan yang dia dah buat. Dia nak beribadah sampai akhir hayat dia dengan harapan ibadah tersebut dapat menghapuskan dosa-dosa dan kesalahan yang lalu. Tu harapan dia. Bila dia mulakan ibadah, dalam tempoh beberapa hari datang seorang lelaki jumpa dengan dia. Mari lelaki tersebut, lelaki tu tanya dia, pasal apa kamu berhenti mengajak? Pasal apa dah kamu berhenti mengajak apa yang kamu nak mengajak sebelum ni? Oh, aku dah tersilap, aku dah termakan pujuk rayu setan, aku nak bertaubat dah. Baik, apa yang kamu buat ni, sekiranya kamu benar-benar bertaubat, kamu menyesal kesalahan dan kesilapan kamu, tetapi sekiranya dia menyangkut dengan hak Tuhan, antara dosa kamu dengan dosa Allah, mungkin dosa tersebut dapat diampunkan oleh Allah. Tetapi bagaimana sekiranya dosa yang kamu buat ini bersangkutan dengan manusia-manusia lain? Tidakkah kamu ketahui ilmu yang diajarkan oleh kamu sebelum ini, pengetahuan yang direka-reka oleh kamu sebelum ini telah diambil, telah diamalkan, telah diakidahi oleh Anu si Anu bin si Anu, dan dia telah sesat. Dan terlebih parah, nama-nama yang disebutkan tadi telah meninggal dalam keadaan sesat kerana mengikut pengajaran kamu sebelum ni. Kamu akan bawa dan heret benda ni sampai hari kiamat di hadapan penghakiman dan keadilan Allah. Ar-Rabi' ibn Amnas bila membacakan surah Al-Ma'idah ayat 77, dia menyebutkan ayat ni turun seperti lelaki tadi dan orang-orang yang seumpama dengannya. Tuan-tuan dan puan-puan, cerita ni sungguh bernilai, cerita ni sungguh bermakna. Bila saya sebut, dia terkesan yang first pada diri saya.
bukan pada orang lain lagi. Kita bukan nak menilai, kita bukan nak menerjah, kita bukan nak menghukum orang lain. Tapi salah satu sifat yang lahir daripada berlebih-lebihan, tuan-tuan, apa dia? Seorang yang sukakan kebenaran tapi gulu melampaui batas, sentimen yang selalu ada ialah menganggap apa yang kita bawa, apa yang kita belajar, apa yang kita terima, semua kebenaran itu yang silap mutlak milik kita. Orang lain semua salah. Bila kita dah anggap mutlak kita betul, inilah yang keluar. Contoh, kami saja yang betul, orang ni salah. Kami saja yang betul, orang ni tak betul. Kami saja betul, orang ni sesat. Kami saja betul, orang ni kafir. Kami saja betul, yang ni munafik. Kami saja betul, yang ni fasik. Inilah bahaya bila kebenaran yang kita rasa-rasa dan kita pegang, lalu terjahan-terjahan ini keluar. Bukan kita tak mau bagi kata macam tu. Sebab kalau kita nafikan, seolah-olah kita nafikan perkataan-perkataan tu dalam Al-Quran. Kita sebut macam ni bukan nak menafikan kafir. Allah sebut kalimah kafir dalam Quran. Kita sebut macam ni bukan nak menafikan kalimah munafik. Allah sebut munafik dalam Quran. Allah sebut fasik dalam Quran. Allah sebut salah dalam Quran. Allah sebut sesat dalam Quran. Tetapi kalau kita masih beragak-agak, mengandai-andai, lalu melepaskan anak-anak panah yang tak berasas dan bersangka-sangka, kita bimbang, kita lupa memandang pada diri kita. Ingat 3 perkara dalam hidup kita ni, antara perasan tak perasan, sedap tak sedap. Kadang-kadang kita lupa nak tiun anak panah tadi pada kita. Sama ada pada niat, perkataan-perkataan dan perbuatan. Adakah sebelum ini kita juga telah melepasi had dan garis sasar kafir? Kita tuju pada orang, kita tuduh pada orang, kita tohmah pada orang, kita lupa nak nilai kita. Adakah kita masih lagi had yang sebenar, atau kadang-kadang 3 benda tadi kita dah terlepas? Ataupun kita duk tiun munafik pada orang, kita lupa nak sasar pada diri kita. Adakah dah terlepas kita pun mungkin perbuatan, perkataan dan niat dah jadi sampai munafik? Mungkin kita terlepas niat, perbuatan dan perkataan yang jadi sampai fasik. Dah jadi pasal sesat, dah jadi pasal apa, tapi lupa pada diri, kita tiun pada orang lain. Bukan salah pada sebutan tu dan bukan nak menafikan, macam disebut, semua tu Allah sebut dalam Quran. Tetapi apa? Yang kita nak angkat tadi, bila menganggap kebenaran tu mutlak milik kita, itulah yang bakal berlaku. Inilah yang berlaku, contoh teroris, pi bunuh orang, pi bom orang, pi tembak sana, tembak sini. Adakah Islam mengajarkan demikian? Kita boleh bunuh orang, tapi macam tadilah, ada keadilan, ada kesesuaian dia. Bila mana time jihad, boleh bunuh orang. Time mempertahankan diri, boleh bunuh orang. Time mempertahankan nyawa, boleh bunuh orang. Time mempertahankan harta, boleh bunuh. Ada kesesuaian dia. Macam kita kata kita nak berkelamin, nak kepada orang perempuan, hak adil dan kesesuaian tempat dia, nikah kahwin. Kalau nak pergi berzina, melantak suka hati tu, boleh ke tak boleh? Tak bolehlah, ada peraturan dia. Begitulah juga kes ini. Macam kita sebut tadilah, sebagai seorang manusia biasa, kita nakkan kebenaran, kita nak sebarkan kebenaran, tetapi melalui kisah tadi, pedoman ialah kadang-kadang manusia yang bersifat tidak maksum ini melakukan kesalahan, melakukan kesilapan. Mungkin pada niat, mungkin pada perkataan, mungkin pada perbuatan. Dan kita mengalu-alukan sebagai sifat orang yang beriman, sesiapa pun layak untuk menegur kesalahan-kesalahan, untuk menegur kesilapan-kesilapan kita. Masih dalam lingkungan terma tadi, apa yang diajarkan adab-adab dalam Islam. Bukan dengan cara kita kutuk, kita hina, kita terjah, kita tohmah, kita aib, kita buka maruah orang lain. Duduknya saya depan tuan-tuan bukan bermakna paling alim, tidak. Paling mengerti, tidak. Paling tahu, tidak. Mungkin depan saya jauh lebih alim, jauh lebih tahu, jauh lebih faham.
Tapi itulah hakikat dia, itulah kebenaran pun. Semua orang nak lihat kebenaran. Tapi jangan melampau-lampau, jangan berlebih-lebihan. Benar tetap benar, yang dimaksudkan dalam ayat ini jangan gulu, jangan melampau, jangan berlebih-lebihan. Oh, isyarat. Isyarat. Boleh faham tak? Oh, saya pun bukan larat sangat ni. Hari raya banyak makan kuih, tak larat lagi. Boleh ya? 2 ayat cukup lah. InsyaAllah kita akan sambung lagi pada masa-masa akan datang. Dan insyaAllah kita akan sambungkan ayat-ayat yang ada kesesuaian dengan konteks semasa dan kekinian kita. Dan terlebihnya mudah-mudahan Allah sentiasa memberikan hidayah, memberikan petunjuk dan menuntun kita serta membimbing ke jalan yang benar, jauh daripada jalan-jalan yang penuh kesesatan, jalan-jalan penipuan dan jalan-jalan penyelewengan yang dilakukan oleh musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Akhir kalam, apa yang baik datang daripada Allah, apa yang lemah datang daripada diri saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma innaka ta'lam anna hadhihi al-quluba qad ijtama'at ala mahabbatik والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك فوسك اللهم رابطتها وأدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر.